Dan arti hubbud dunia ini iaitu kasih hatinya, hati seorang. Kasih-kasih kepada barang suatu. Ya kasih pada barang suatu. Barang suatu saat itu, yang tiada memberi, ia sebarang suatu. Ia yang tu lah. Tiada memberi, ia yang, yakni barang suatu tu akan manfaat dalam akhirat. Tengok. Dan hubbud dunia itu, apa makna hubbud dunia? Dan arti hubbud dunia, yakni bermula maksud dengan kata hubbud dunia, kasih ke dunia, suka pada dunia, cak pada dunia. Apanya maksud, apa arti kata, apanya kesimpulan dengan kata kasih dunia? Iaitu khabar tu. Dan arti hubbud dunia tu mubtada, iaitu tu i'rab jadi khabar. Iaitu arti hubbud dunia ni kasih hatinya, hati seorang. Yakni hati seorang tu kasih, bertamak teh, berikat teh, berta'alluq gitu mana katanya. Kasih hatinya, yakni berta'alluq oleh hatinya, hati seorang, bertamak teh lah oleh hatinya, hati seorang. Tu kasih dan bertamak teh hati seorang kepada barang suatu. Kepada barang suatu. Barang suatu mana sifat? Yang tiada memberi naf'at. Yang tiada memberi ia barang suatu ni tiada memberi akan manfaat. Yang ni tak beri kegunaan. Tak beri faedah. Makna barang suatu ia kasih, hak yang dia suka, hak yang dia kena, hak sing tik hau chop tu, tak ada beri naf'at. Tak ada beri kegunaan. Tiada memberi akan manfaat. Kalau tiada memberi manfaat dalam akhirat. Dalam akhirat. Bagi suatu hak yang dia cita, bagi suatu hak yang dia kasih, bagi tu hak yang duk bertakluk, bertamak teh, bergantung tu tak ada wi faedah. Tak ada wi kegunaan di dalam akhirat. Nisbah pada akhirat tak ada wi naf'at wi. Nisbah kepada akhirat, dari akhirat tak ada wi kegunaan. Gapo barang suatu bayar pada barang suatu daripada harta keadaannya. Harta keadaannya, keadaan harta saat ni tu kita tengok keadaan harta tu mana kata tak ada winaf'at di akhirat. Mana kita kata kasih pada suatu perkara yang tidak memberi manfaat, tergantung bertamak seorang pada benda tu daripada harta, tapi tak ada winaf'at sikit abuk di akhirat. Mana tengok korong lah. Korong yo kaya. Siapa dia nak korong? Nasa. Okay. Yo sukalah kepada mahya, yo kasihlah kepada mahya. Tu harta tu. Harta tak? Harta. Benar harta benar tak? Harta benar. Sebab apa orang panggil al-mal tengok. Di negeri Arab ni orang panggil kelima Arab panggil al-malu. Sebab apa panggil al-mal? Bahasa Melayu kita panggil hartawan. Hartawan. Gapo hartawan ni? Benda yang condong hati kita, cenderung hati kita. Hati kita ada cenderung kepadanya. Tu dia panggil harta, sebab bahasa Arab panggil harta al-malu. Apa makna al-malu? Bahasa Melayu kita hartawan. Apa hartawan? Hati kita condong kepadanya. Hati kita suka kepadanya. Hati kita cak kepadanya. Mana? Sebab tanya al-malu. Malu apa makna? Hati kita condong kepadanya. Kamu dia benar harta benda ni pedah rawi akhirat. Jawab kata akhirat esok tak ada pedah kalau kita guna tak kena. Kalau dunia kita pakai wak ngaji, dunia kita saat ni kita mari wak pakai kerja untuk ngaji, beli mutu wak hidup ponok wak ngaji situ ngaji situ. Hak tu dia tak panggil dunia, zahir ya dunia, tapi hakikat panggil akhirat juga. Kalau harta benda sakut dengan agama. Duit kita wak beli kitab, duit kita wak beli kalam untuk nak tulis kitab. Hak ni nampak zahir harta, tapi hakikat jadi akhirat. Perak. Tapi semata-mata dunia tengok apa korong. Korong tu kan Nabi Musa kata, "Hei korong, mau keluar zakat lah.
Korang kata Musa hawa boku kaya harta banyak so aku keluar zakat. Kau aku sesak dulu, tak ada royak apa, tak ada baik mana orang, tak ada baik mana ngaku. Karena dia semata-mata conong korang, semata kasih korang kepada mah perak dia, pada mah siapa beratus-ratus ekor unta, siapa korang binasa di patak tanah. Kenapa? Didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nasara binasa. Tengok, tak ada naf'at tu harta mana. Tengok ke orang kita duk gelai lah harta ni banyak, korang gelai lah harta. Fir'aun gelailah harta. Banyak lagi. Bapak-bapak lah ni pun gelailah harta. Kadang-kadang saya nak mati. Kerana umur besar. Duit banyak. Kereta besar. Bini mekna. Bini jangok. Harta mewah. Rumah mewah. Maka saya nak tinggal dunia. Siapa nak mengucap pun tak ada. Naf'at lah tu akhirat. Jawab tak ada naf'at sikit habuk. Pergi dulu. Tu mana apa? Barang suatu tu daripada harta. Keadaannya keadaan harta. Atau cinta-cita. Cita-cita. Cita-cita ni makna kata cita-cita. Berharap-harap. Ada cita-cita berharap-harap kita. Atau cita-cita yang ni duk berharap-harap hati. Duk berharap-harap hati, duk bercita-cita hati. Atau khatarah. Baca khatarah, tak apa khatar, tak apa. Khatarah atau terlintas hati. Duk tercita-cita hati ataupun duk terlitah-litah hati. Hati tu duk cita-cita, duk berharap-harap. Hati duk cita-cita berharap-harap yang tiada ada ia barang suatu saat ni. Manfaatnya hati duk cita-cita deh. Cita-cita nah ataupun duk litah lah hati saat ni tu. Duk cita-cita ataupun duk litah. Apa dia? Yang tiada ia barang suatu manfaatnya, manfaat barang suatu. Tak ada guna apa? Tak guna di mana? Dalam akhirat. Dalam akhirat tak ada guna mana? Seperti kasih panjang umurnya. Ni kasih panjang umur. Kalau ku umur ni 100 tahun aku saat ni boleh waktu ni. Sebab tu dalam kita tengok lain naksir tu. Kalau ia tak semalat, jikalau hidup 1000 tahun tapi tanpa semaya, tak ada arti, tak ada guna. Hidup 1000 tahun tapi tak semaya, hidup 1000 tahun tapi tak ada beribadat, tak ada guna. Pas dia ni cerita nak, ya harap tak kalau ku hidup sampai 300 tahun, aku nak waktu, nak wak ni, aku nak wak amal ibadat, aku nak wak umuh molek, lepas tu nak amal ibadat tu duk panjangkan angan-angan. Maka kalau kita kira di dalam tasawuf, tulul amal, panjangkan angin-angin. Panjang angin tu, nak waktu, nak mengaji. Dia ku mau panjang, aku nak mengaji siapa aling. Dia ku aling saat ni, aku nak mengajar orang. Duk panjang angin. Kau masa dah ada tak ngaji? Tak ada sungguh lah ngaji, tidur seterik. Podok pondok makan seterik, tidur seterik. Orang ngaji, ya tak ngaji. Orang telah, ya duk tidur. Maka lepas dan kalau ku panjang umur ni, aku nak ngaji wis sungguh. Saja tu maka tu gapang satu sifat dicelakan oleh ulama, dicelakan oleh ilmu tasawuf, dicelakan oleh syarak. Adalah ni wak lah ni, wak. Umur dak ada ni wak. Patun pas dah ni serah. Gua dak ada ni wak. Nak mengaji pun mengaji, nak mengapa pun mengapa, nak ibadat pun ibadat. Wak wis sungguh masa dak ada ni. Jangan tak kalau aku hidup lagi 100 tahun lagi ke datang, tak apa aku nak mengaji wis sungguh dah ni lagi. Aku nak mengajar, nak buka pondok ataupun kalau aku dah harta aku nak wak bajik ke, nak sedekah. Tu dia panggil panjangkan angin-angin. Maka satu sifat tulul amal ni dicela, tak ada naf'at apa-apa pada syaraknya. Akhirat ada naf'at apa? Dengar dia. Tu dia. Dan iaitu gapo dia? Panjangkan umur, kasih panjang kepada umur ataupun hubbud dunia. Tak situ tak apa. Ya hubbud dunia je pecah dua. Orang panggil pada kasih suatu perkara yang tidak memberi naf'at daripada hartanya, ataupun dia kasih pada satu perkara yakni bercita-cita hati dia, berharap-harap hati dia, ataupun telita hati nak panjangkan umur. Tu dia panggil kasih dunia belaka tu. Dan iaitu hubbud dunia, kasih pada dunia ni. Tengok molek hari Banggawa permulaan, menjadi permulaan, ialah menjadi permulaan binasa manusia. Manusia nak binasa ialah salah satu daripada sifat kasih ke dunia. Apabila seorang dia kasih ke dunia, inilah satu punca, satu sebab, satu satu senih seorang itu nak binasa.
Sebab tu kasih dunia binasa, kasih doa binasa. Siapa jadi dah kasih doa, siapa nak habis tak ambuh. Kupik lah, sayek lah, liak lah, laik lah. Siapa nak tubik di pada jalan Allah, nak beli kitab kali kita tengok sore kita dah kasih dunia. Anak yang ngaji boleh dah, duk ponok dalam. Tak ngaji boleh dah, boleh baca kitab udah-udah. Dah, klik minta ke ayah ya kata nak beli kitab ke apa Fathul Wahab ke Tahrir tu mula 4 jilid. Nah, 4 jilid ni besar-besar ni 4 jilid. Minta ke ayah ya tayah nak kitab, ayah kitab berapa 4 jilid. 1000 lebih 970 lebih kurang masa tu. Sesuatu mengaji kitab mahal taruh rumah. Klik duduk rumah masya-Allah deh. Ayah ya tak faham ke agama siapa setara tu. Kalau nak mengaji kitab siapa beribu tu, klik duduk rumah kerja. Anak ya patah hati lipat pah tu kan tahu kita tu baik rumah pong nak pukai nah murih jadi sepotong prakcuk jadi nak ngaji tengah duk boleh baca kitab udah klik minta ke ayah nak beli kitab kau mahal sikitlah kitab mahal Tahrir ni ataupun fakih kena harga lebih kurangnya 970 1000 itu mula masa tempat jilid tebal-tebal ni klik oyak ke ayah nak ngaji nak minta duit sikit nak beli kitab ayah tak usah mengaji mau ngaji makan ke darah po 7-800 ribu pai mengklik duduk rumah lah sedap sikit patah hati lipat nak pukit ke kering pering lah makan tu makan ni tak ketung bak gila tak ubat gila rokok 3 buku sehari duduk hari berita siapa tu gimek weh selerak dah duduk pukit tu tak khabar lepas nak buat apa kita dapat tahu tu kau nak kita nak ngaji kau nak kita nak belajar kita orang tua ni kena faham kau. Dan anak kita nampak ngaji muda kita tung gadam-gadam jual-jual deh bila mau ngaji aling dia mau ngaji aling sikit lagi dia mau murah rezeki boleh tolong kita tapi orang tua tak faham lepas tu cita-cita kita pada dunia kita tengok kalau kita cita pada dunia misalnya cita gapo dunia cita pada mutu tapi mutu kita jadi akhirat kalau cita mesti nak mutlah mutu nak makan mutu nak sing mutu nak nerak tak mutu tu ada nafak apa tu beli motor baru, nyotik duk tukar habis. Magak punya tukar, tayar punya tukar, skru punya tukar. Siapa dapat Jepun tak ada sabah ya lah kau. Akak tinggal badai aja, tak ada nafak apa tu. Tapi kalau motor kita beli untuk nak ngaji ponok, nak mundah pergi mari, awak ngaji situ sini, hak tu orang panggil ada nafak. Hak tu zahir yang nama dunia, tapi pada hakikat nama fahuwa akhiratun. Akhirat. Tu lepas tu cita-cita nak panjang umur. Kalau aku ni panjang umur siapa 200 tahun aku nak bini 100. Nak bini 100. Ataupun nak bini 4 umur. Kalau misalnya 3, 4 baru tu luak seorang ambil orang lain pula. Tak seorang ambil lain. Aku nak bini lepas tu nak umur besar panjang kotor. Anakku saja beratus orang. Lepas tu kalau main bola ting tu anakku saja. Kita nak jatuh panjang umur. Aku dah panjang umur, aku nak bini pak aku nak buat kotor. Dan nak kotor ni anakku saja. Papi yang main bola ting dunia, aku hantar anakku saja. Kalau milih Tok Nebel, aku nak lelaki kapur ni pun, anak-anakku saja. Jadi Tok Nebel, Tok mana, anakku saja. Cerita dia ni jatuh cerita. Dia bercerita ke tak supa, kata dia cerita nak bini banyak. Kadang-kadang ni cerita lah, cerita nak jadi tokoh besar. Kadang-kadang ni cerita nak alim besar. Kadang-kadang cerita ke ni ke, nak jadi apa? Nak jadi bisnes besar. Kadang-kadang dia ni cerita nak jadi wiswap besar. Kadang-kadang cerita dia ni cerita nak buka barisan besar. Ada macam-macam cerita tak sama. Tapi minta panjang umur. Ya azal nak panjang umur. Hak tu orang panggil salah. Lagi-lagi. Dan iaitu menjadi permulaan binasa manusia dan iaitu sebab iaitu kasih dunia hubbud dunia sebab dan punca menjadi turun Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam turun daripada syurga punca apa? Punca kasih ke dunia. Mana? Makan wa khuldi. Tuhan kata wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu berdua hai Hawa ada hai Hawa. Mun jangan dok dekatlah dengan kayu ning. Tuhan larang dah dalam syurga dah wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Tuhan orang Allah nahi dah. Hei ada Hawa, jangan dok mendekati pokok kayu khuldi ning. Kalau mung tak apa fatakuna fasababiyah, maka sebab itu dua orang kamu tak jadi orang zalim. Tapi lama mana kalau mung tak apa selama itulah mung tak jadi orang zalim. Tapi kalau mung apa ketika tu mung jadi orang zalim. Sebab tu mung kena cabut daripada syurga apabila dua orang tu dok nak makan. Mula-mula tu Hawa makan. Hawa makan klik royak pada tu ada sedap beda orang ke wakuldi.
Lepas tu setel tu buat rupa orang tua tanah. Makanlah ada yang hawa. Kalau mu makan wa khuldini, sebab apa Tuhan tak makan? Sebab Tuhan takut mu jadi malakaini khalidaini fil jannah. Tuhan tak makan sebab takut mu jadi dua malaikat, lepas tu kekallah kamu berdua di dalam syurga. Tu pucanya. Sungguh gitu dah. Kalau kau makan, kau kekal, aku jadi malaikat. Dua orang malaikat kekal dalam syurga. Nak makan lah. Itu panggil kasih dunia dah. Kasih dunia sebab jadi dua orang malaikat. Apabila makan makan wa khalifah tu kan, kain baju hok 70 lah duk tah tubuh badan ada. Duk tah tubuh badan hawa. Makan kain baju pakai itu naik dengan sendiri. Cabut dengan diri weh. Bawa makan khalifah tu tak ada weh, cabut. So, tu baik. Naik pakai ye dah syurga. Kelanya boga tak ada pekau. Tak ada pekau mik dan kayu capang dan kayu la syurga. 2 3 4 lam katut 4 ga. Parak dia dan pulak kemaluan dia. Cabut dengan diri. Kerana hubbud dunia dia tu. Sebab tu ada kena turun daripada syurga. Sebab suka nak jadi dua malaikat yang kekal di syurga. Suka dunia dah tu. Kita nak jadi dua malaikat yang kekal di syurga. Sebab kasih dunia tu membawa pada ada kena turun daripada syurga ngatu hawa. Dah. Satu. Dan sebab binasa banyak aulia illahi ta'ala. Banyak para wali Allah Ta'ala binasa. Dengan bukti pucuk sebab kasih ke dunia. Dah. Bukti kasih ke dunia, para aulia illahi ta'ala tu kena jatuh, kena turun dah. Lagi pula daripada martabat maqam fana, maqam bakat turun mari. Mana tengok? Dah. Dan dengan dunia dah sebab binasa banyak aulia, yakni waliullah, kekasih Allah, binasa dengan dunia, yakni dengan sebab kasih ke dunia gitu. Dengan dunia yakni dengan sebab kasih kepada dunia. Mana? Seperti Bal'am, baca oleh Bal'am, baca oleh Bal'am anak Ba'ura. Ni kisah Bal'am bin Ba'urat ni Bal'am ni satu aulia illah, satu waliullah pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Sebab apa Bal'am tu binasa? Sebab Bal'am makan kecek biningnya. Sebab ketika tu fok kaum dia, fok kaum Bani Israel mai jumpa dengan Bal'am. Bal'am ni aulia illah, satu wali min aulia illah, satu wali daripada aulia illah. Dia ni orang berkat, orang keramat. Bal'am ni ketika baca kitab ni dah, baca kitab ni lekat masa Allah, lengak naik ke langit, nampak lauhil mahfuz tu. Bukan kau dah nampak langit tahu, nampak lauhil mahfuz tu. Masalah yang lekat di kitab ni, ya nampak masalah di lauhil mahfuz. Lagu mana nak jawab apa sini? Hebatnya, berkatnya, karamahnya, dan dia baca kitab apabila lekat satu masalah, dia lengak naik ke langit, nampak di lauhul mahfuz royak gini. Dia boleh jawab. Ni hebat orang dulu. Tapi dengan pucuknya binasa dia sebab satu kaum dia mai minta kata, "Hei Bal'am, hei ya syekhi, hei tuan guru, mintalah berdoa wi Musa sesat daripada teh." Bal'am kata nak wi buat gano lagu tu ya kata. Nak berdoa apa ke Musa Nabiullah, Rasulullah, putusan Allah, Nabi ya Allah. Aku tak boleh berdoa. Aku ni orang duk mengajar, lagi pula tunggu nak pergi berdoa lagu tu silap. Kecek Bal'am saat ni tak makan kecek. Tak boleh aku tak boleh berdoa. Aku doa silap dengan Allah Taala sangat-sangat besar. Dia mau masuk ke jalan bini pula. Ni jatuh retino kalau buku masalahnya, kakak pakai ya set ada retino. Nah, mari kau babo tak pakai kecek. Mari kau bini, mari kau mama. Kecek mama cuba kecek dengan babo Bal'am lah. Kecek dengan tuan guru. Kalau mama boleh kecek dengan Bal'am, tolong berdoa ke Musa tersat dengan daripada teh kali kaum dia. Sebab ni serabut dah. Bani Israel serabut dah. Kerana ada berita mereka kata Musa nak berdakwah dalam kampung mereka. Dia pun tak sikap dia dakwah. Pelan dak saya dakwah gono tersat Jimmy patulung nak mari tu. Jimmy golok nak kawasan kita. Minta doa sesat kau tu. Kalau lah ni. Masuk ke bini dia, kecek mama. Dia boleh kedak wi Bal'am tolong berdoa. Kepada kaum-kaum saat ni tu, wi Musa sesak daripada teh. Mama tu tak boleh berdoa, tak boleh. Dok mama, kalau mama berdoa, amun nak wi seneka daripada mak. Sebeneka daripada mak orang panggil satu satu bijano ataupun satu neka daripada mak saja nak wi mama. Tapi mama kecek so, wi Bal'am tu tolong berdoa wi Musa sesak daripada teh. Nya tu ya. Orang Tino sebut pakai ya kakak mah pakai. Oi, tak boleh orang Tino deh, yo gene. Tak apa nak terakhir cek tengok. Deh. Muka pakai ya. Orang Tino kan sebut kakak mah, tengok masa muncung mulut boleh jeruk dah. Wi kakak mah boleh sekop. Tu baik.
Saya ni. Kalau dok mucung-mucung dok kriak pun je ni tak kena kau tu tak kena. Heret ke kedamah. Lepas tu bila dok main neng dok. Ha. ของขวัญนะวันเกิดนะตาkan tu boleh. Cah tak saya. Kalau mucung arung pun tak kena sok muka tu tak kena, kok ning tak kena, lepa pinggir-pinggir wah heret ke kedamah. We boleh sekupel dia. Ambil sekupel dia tak ambil kita bulan depan ni bedin nak we buat scout. Tak dah ha. Tak ke senyum ikut nak apa dia. Ni wis. Nah. Wis bida daripada nekat pada mat. Kecek balang kecek be. Be tolong doa hawi Musa ni sesak daripada teh. Tak leh dek, tak leh. Nuhamu ke. Musa Rasulullah Nabiullah. Tak leh be doa. Kalau be tak doa kita dua becek kat ni. Aduh becek. Masa usah tidur kali. Be bo masa usah tidur kali ni. Tak apa nak taruh tu lah lu. Ngam tolong doa. Siapa becek laki bini buku berdoa Musa sesak ada teh tak ada. Naik berdoa malang pun. Naik berdoa. Patu tu hai suruh Jibril turun main langit buat kuda tino. Nah kuda jatuh nak tunai. Ya doa kemah ya. Ya kena doa 2 3 4 kilo kata setengah ulama 5 kilo dengan tepuh dia dengan tempat yang doa di gunung satu gunung tu. Nak kuda krop di gunung pak ya tapa tu, pak ya bersuluk tu. Maka Jibril turun mari buat kuda tino. Nah, maka kuda ya tu tengok kuda tino segi tu. Gitu. Turun tak kuda lari jalan. Nak pergi di gunung pak ya berdoa tu. Jibril mari tu kuda tino tu tujuannya nak sekat dalam pergi berdoa dah tu. Saya ke Balaam takut punah ni. Saya Balaam takut pergi berdoa wi Musa tu. Wi sesak daripada teh. Tak saya. Tuhan saya Balaam. Tapi Balaam tak dengar. Balaam tak nampak. Apabila Musa sana gapo firna Jibril turunkan kuda tino, maka kuda ia tu tak segi. Dia tak lagi kuda tino dia kuda jatuh dia tengok kuda tino lagi kan. Supaya buruk jatuh dia turun nyok tak kuda tino tak turun nyok lah. Kau segi, kuda segi. Dia turun tak kuda jalan lopak lari dah. Sampai di gunung, dia pun akak tangan berdoa dengan Allah Taala. Ya Allah, ya Ilahi. Malaikat riuh dah langit tu. Ya Allah, bawa bal angkit tu malaikat riuh dah. Orang tahu orang berkat ni di bumi ni. Ya Allah, ya Ilahi, mintalah Musa sesak daripada teh. Ya Allah. Malaikat musing terang dah. Tu saya terima doa yang Musa sesak daripada teh 40 tahun kata ulama. Dengan sebab berkat doa Nabi. Berkat doa orang aulia ialah Balaam bin Ba'urah. Di puncak ni lah Balaam tu boleh binasa. Ni aulia ilah banyak binasa buku kasih kepada dunia. Dah kan? Balaam. Dan pula dalam zaman Nabi Musa alaihi salam kerana bahasanya dinding kita. Itu 4 perkara atas setengah ulama. Dinding kita. Apa dinding kita? Tengok, kerana bahasanya dinding kita itu 4 perkara. Apa dinding? Yakni dinding kita, hijab kita daripada tak sampai kepada Allah. Nak pergi kepada Allah tak boleh. Ada 4 perkara itu. Apanya kerana bahasa dinding kita, yakni menyekatkan kita, mendindingkan kita daripada tak boleh nak ibadat kepada Allah Ta'ala. Ada 4 perkara weh. Tu itu dinding kita apa? Yakni satu apa? Perkara-perkara yang mendindingkan kita tak boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 4 perkara. 4 perkara ni mana? Pertama atas tengah ulama. Dinding ni orang panggil satu perkara, salah satu pada 4 ni yang menyekatkan kita, mendindingkan kita tak boleh ibadat pada Allah. Tengok. Mana? Pertama dunia. Hari ni kita duk ngaji dah dalam kitab minat. Dunia. Dunia ni satu perkara yang duk menyekatkan kita tak boleh nak ibadat kepada Allah. Kadang-kadang tak ada semaya Jumaat. Kadang-kadang tak ada nak wirid. Kadang-kadang tak ada zikir kerana kasih dunia. Tengok. Kamu dia masalah hubud dunia. Kita tengok sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah. Khulasah sifat al-mazmumah. Kita ambil sasa. Ngawi faham? Awalan pertama kalinya ia hubud dunia. Pertama sekali ialah dikatakan sifat kasih kepada dunia. Makna hati bertamak dengan harta dunia. Apa ulama tafsir kata hubud dunia? Ai ta'alluquha. Yakni bergantung hati dengan dunia. Makna kata ta'alluquha, hati seorang ada bertamak dan bergantung dan terikat dengan dunia sampai lebih daripada Allah. Gantung pada dunia lebih pada Allah. Gantung dunia sampai lupa Allah. Gantung dunia sampai tinggal semaya. Gantung dunia sampai tak ada nak zikir kerana hubbud dunia. Kasih ke dunia. Kamu dikasih kepada dunia ni iaitu kasih hati kepada suatu barang yang tiada memberi ia akan manfaat dalam akhirat. Nagi akhirat tak ada manfaat apa.
Tak supaya buat umur besar, tapi akhirat tak ada faedah apa dia. Dia buat umur besar apa 3-4 juta. Tiba-tiba lah umur dia tu tak ada boleh nafak apa. Kalau umur dia buat pak semaya, umur dia buat mengaji qiraati, umur dia seminggu sekali panggil tok guru mengajar, tu lain. Tapi umur ada buat apa weh? Buat umur besar kada gitu. Paling umur besar tu duk derakok tu duk buka kadang-kadang panggil siliping, kadang-kadang panggil karaoke, masalah tu tak ada faedah lah tu. Mau siap mata tu deh. Walaupun rumah kita panggil mengajar seminggu kali panggil tok guru, maka rumah kita kaya ada orang ada kawasan kampung panggil tok guru mengajar, panggil orang kampung-kampung tu mari mengaji rumah kita. Patut duit tok guru mari gomnyok tok guru, kita bercara. Tu faedah tu. Deh, hak tu faedah tu, hak tu berguna. Tapi rumah dia tak ada winaf apa jadi tempat judi, jadi tempat buka karaoke, tempat main tu main ni, tak ada. Hak tu tak ada nafak gapo di akhirat. Dalam negeri akhirat tak ada wi guna gapo. Daripada hartawan dia, hartawan dia atau harta tak ada nafak. Duit ada pun tak boleh belanja untuk ngaji. Duit ada pun tak boleh buat beli kitab. Duit ada pun tak boleh buat belanja lah ngaji duk pondok. Orang tua kita anak ramai duit belana, tapi anak ngaji agama tak ada seekor buta. Nyanyi orang ni. Duit ada, anak ada semua ngaji kok nak habis. Ngaji kok sia habis. Patut orang ngaji kok sia habis ni, duit habis tu Tuhan tak jamin ke? Orang tua mana duk saruk anak ngaji sia. Duit tu belum tentu lagi nak jadi nafak tak nafak. Tapi kalau anak mengaji pondok, anak mengaji hafiz, tak kira anak tu aling tak aling tika duk belanja skop tu Tuhan gana 700, skop 700, skop 700. Kalau anak tu ngaji hafiz, anak ngaji pondok, sama ada anak tu aling hafiz ke, anak tu tak aling pondok ke, tapi tika dia belanja tu boleh pala. Hartawan dia tu jadi manfaat di akhirat. Tapi duit duk belanja hari-hari, belanja ke anak ngaji sia. Oh ngaji mahala itu, ngaji mahala ni. Mahala kuntai masalah. Tapi anak tu belum tentu lagi. Kalau anak pergi jadi tak molek, dosa pada situ. Duit tu kalau anak sana tu jadi tak molek, duit tak ada boleh faedah apa. Tak ada nafak apa kita sara demo tu. Sebab buat ni kita nak fikir dah satu hari. Tapi ia jadi peling di hari ni. For anak-anak ustaz hatta ngaji sia, hatta ngaji tu ngaji ni. Tapi anak kru-kru anak sedadu hatta ngaji ku hafiz lah ni. Jadi balik dunia di mutaakis, jadi balik lah ni. Cuba tengok anak ustaz kan ngaji bomo, naik pek. Deh, ngaji naik pek, cok naik pek dia anak main dia tu. For kru-kru anak nak ngaji hafiz. Nak ngaji pondok. Kru kata nak aku tahu dah aku ngaji boleh go ni letih tak ada rasa ya tak. Pas tak ada lah nak ke ada duit pun tak ada dekat hotel bank atau tepek-tepek. Nak boleh buat umur, kena ukur dulu. Paku 2 3 4 juta. Kena dekat hotel siapa mati tak ada ngaji hafiz Ni fak hak kerja edah. Fak hak kerja seperti dadu seperti kru ni nak hantar anak ngaji hafiz ngaji pondok. Pas kita jadi kru, jadi ustaz, jadi babak nak hantar anak ngaji kursia. Paling ujian nak kelangit dia panggil. Tu anak ngaji hafiz, ngaji pondok sikit lagi ni. Anak kita azai dah, hak ni kena jadi hafiz. Hak ni kena jadi baba. Hak ni nak jadi hafizul Quran. Hak ni kena jadi muhaddis. Ikut Tapi ngaji beda. Tapi we tunjuk agama tu we kemah lu. Ni kita buka pondok, anak we ngaji rau. Mana? Ngaji kok bakok ram kok no. Pada ngaji ram jo rong no Rong 353, rong 5 ne tanya musa tahu rong. Ram kan? Rong. Lah. Pak nak boleh kecuk 10 tahun tak cuk ke? Mengaji menama 10 tahun tak cuk ke? Ada rong dah, rong. Ni. Ingat molek. Pati jadi peling anak tok guru. Patu babo beli kitab banyak beratus-ratus ribu sampai juta kitab lemari. Anak pergi ngaji kok nung. Patu dia nak baca kitab tu. Kena fikir, pohon jadi tok guru sikit lagi. Buka pondok. Patu buka sekolah, buka hafiz. Kita anak kita nak ngaji sia. Ngaji bomo, ngaji. Patu fok bomo mai duk loh ke. Qama zaidun darabama ada. Dia tak main lah dia. Apa ni? Dia tak main dah. Kita nak fikir. Patu kita boleh tengok tu hak dulu-dulu sikit. Hak dulu ada rung kita ni. Anak ngata ngaji tu, ngaji sia, ngaji bomo, ngaji po. Lah ni pondok tak hidup stable. Sebab apa? Pio nak baca kitab, mereka tak ngaji pondok. Orang nak baca kitab, Qama Muhammad ni mubtada weh, ni khabar weh, ni ising inna. Kena fok ngaji pondok. Apa tak ngaji pondok, dia tak reti mula dah. Inna tu gopo khabar in, dia tak reti. Pai nak pergi baca lah nah. Kitab tu anak ngaji, nak duk loh. Babah habis belah. Ni kena fikir, ni kena fikir. Sebab tu kita fikir dah hari ni anak ngata kau ni. Dah, belah tak ada gaji tak apa. Apa tak ada gaji li. Pas tak ada gaji kita rasa pemewah dah demo lagi lah ni. Dah, gaji mana buat ni? Tu hai gaji sendiri. Kita ayat dah baca lah ya Allah, aku klik jauh ni. Aku tak ada nak makan gaji manusia ya Allah.
Tapi ku nak kerja agama. Ku sesak, ku tak ada harta. Tapi minta menggaji ku. Ku tak ada nak manusia gaji. Minta menggaji ku. Lah ni tak ada gaji. Tak gaji kita lah ni. Mari ingat orang tu, mari ingat orang ni. Tak ada gaji lah ni. Dah tak ada gaji kita dah. Tak orang sakai. Tak ada gaji lah. Tak aku nak gaji mu. Engkau mu minta mu ikut gaji. Tak ada gaji. Apa ni? Anak-anak sikit lagi mengaji agama banyak. Ngaji agama. Tu. Sebab tu anak-anak ni nak pergi ngaji agama. Ngaji banyak. Lepas tu dah kita mati pun jadi sedap sikit lah. Ada anak kita ngaji agama pun ni. Duk tak batas sakit dah lah. Ila anak pun mai baca Quran. Hak ni mai baca Yasin. Hak ni baca suratul Ra'du. Hak ni baca Qulhu. Sedap sikit lah. Ni anak pakai kelah kan. Mana hidup pergi pok dah sakit. Bau busuk dah ni pok ni. Pak jadi sakit lama tubik nanah kok punggung, tubik air bersih, tubik darah. Pak nak ngaji kelah, hijau kelah duk kau bakok, makan niktai, nak mai duk kat pok busuk ni. Hei, kau duk hijau lah hafiz dak oh tak ada weh, nombor risak panggil gigi. Pak tunggeng sini. Tapi anak dia ada agama ya hengalah sikit pok kita tak leh. Lalah mana kena basuh punggung pok. Nak basuh punggung mok. Okey. Fikir molek warning dah untuk binasa kita, jaya kita satu hari. Sebab tu anak lain azan hafal agama banyak. Apa mu nak ngaji ke apa ngaji. Dah anak-anak abang nak ngajar. Lah ni hatta fi. Yang ngajar fi, hatuk fi. Pondok 10 tahun, 15 tahun. Ngaji boleh baca kita ni. Pas dari pondok nak habis ni. Nak boleh baca ni abang nak dengar. Boleh dengar baca Ghanidah, Kawakil, Alfiyah. Pergi luar negeri. Nak ngaji lah mana ngaji. Lagi duk ada. Nak habis doktor ke ikut demo. Ni, pau mai, pokok kita sikit gini. Ngaji wi aleng, panah nak pergi luar lagi hagi. Tak apa, wi aleng pun nak wi boleh geti lah mubtada khabar i'rab go mano. Kita kurang-kurangnya nahung Azhari, kita tahu nak al-alfiyah hagi. Klik mari tu orang boleh tupai kita. Dah. Insya-Allah kau dah tu dulu hari ni. Kita buka ni sikit kamar dia kata wallahu a'lam dah. Ngaji sungguh weh. Dah hatta dah. Ngaji wi banyak. Tak rugi iPhone ni ngaji agama dah, tak rugi. Duit tu sekok sudah atus dah. Makan lebih banyak, itu harta banyak boleh pahala banyak ke tu. Makanya ngetai 700 seminggu, jauh ngau. Faham nak makan 700 seminggu? Babos makan banyak sebab pahala banyak ya. Ayo yalah tu aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dah. Tu dia. وأوجب العباد معرفة أوصافه وأحكامه وألزمهم امتثال أمره ونهيه baca lah tu situ dah dia dah وأوجب العباد معرفة أوصافه وأحكامه وألزمهم امتثال أمره ونهيه baca itu dah. Apanya maknanya wa aujabal ibadah? Arti daripada perkataan musannif wa aujabal ibadah. Mempuwajib Allah akan hamba. Allah Ta'ala mempuwajib akan hamba tegara ma'rifata awsafi, mengenal akan segala sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala wajibkan kita kenal sifat-sifat dia. Apa makna sifat-sifat Allah? Wa ahkamihi, dan hukum-hukum sifatnya. Jadi Tuhan suruh kita mengaji mengenal tentang hukum-hukum sifatnya, hukum sifat Allah. Bukan suruh duk mengaji tentang zat Allah. Bukan mungkin duk bahas, mungkin duk bicara zat Tuhan baik mana, zat Tuhan baik zat menggedak, zat Tuhan ada mata baik menggedak, zat Tuhan ada tangan 10 jari. Tak ada suruh bahas zat Tuhan. Tuhan suruh kita mengenal reti tentang hukum-hukum sifat Tuhan. Hukum sifat Tuhan ni wajib ke tak wajib? Supaya wujud Allah wajib. Wajib adanya ada Allah. Wajib kekalnya kekal Allah. Itu suruh kita ngaji sifat ya tu. Bukan diri Tuhan tu besar ke halu. Itu dia. Dan diwajibkan, yakni dipuwajibkan oleh Allah lah. Mana dipuwajibkan oleh Allah segala hamba-Nya. Hamba Allah. Allah Ta'ala puwajib ni sebagai wajib hukum, wajib akal. Wajib dipuwajib ketika ni bukan wajib syarak, yakni puwajib pada akal. Dipuwajibkan Allah Ta'ala suruh kita mengaji tentang hukum akal yang 3 dah.
mengenal sifat Allah. So kita mengenalkan sifat Allah. Dan segala hukumnya. Hukum bagi sifatnya. Tuhan memperwajibkan kita suruh mengenalkan sifatnya dan pula mengenalkan tentang hukum sifatnya sifat Allah. So kita mengenal dan melazimkan mereka itu hamba-hamba tak molek domeh. Dan melazim dan menetap meneguhkan mereka itu mereka itu segala hamba menjunjungkan titahnya, menjunjungkan titahnya, suruh menjunjung titahnya titah Allah, meninggi titah Allah. Tuhan memperwajibkan kita mengenalkan sifat-sifat hukum sifat bagi Allah dan pula masalah suruh junjungkan titah-titah bagi Allah Taala. Titah jaga semaya, titah gawak, so kenalkan sifat Allah, junjungkan titah dan menjauhkan segala yang ditegahnya tegah bagi yang saat ni segala yang ditegahnya tegah Allah suruh kita menjauhi, yakni dan telah mewajibkan oleh Allah atas segala hamba Allah. Hamba mana weh? Yang mukallaf, hamba yang diberatikan oleh Allah. Tu hasil kita kenal hukum syariat, hukum akal. Mana dalil kenal hukum akal ni? Tu Nabi kata, kenalkan hukum akal, tulis hadis. Kenalkan hukum akal ni hadis. Al-hadis asy-syarif, hadis syarifnya mana kenal hukum akal ni? Nabi suruh mikir tafakkaru. Tengok tu kata tafakkaru fi khalqillah. Ini mana hukum akal ni? Ni dah wajib kata ngajikan hukum akal. Wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirlah, Nabi kata, kamu fikirlah pada kejadian Allah. Kamu fikir kejadian Allah sebagai kembali kamu ingat pergi kepada Allah tu ada ke tak ada. Apabila kamu fikir tentang adanya dan kejadian Allah, mana bumi langit bumi ni sebagai jadi dalil kata ada Allah. Apabila dalil ada Allah, adalah sifat Allah. Sifat Allah dikata sifat wujud. Maka wujud Allah tu orang panggil sifat-sifat Allah dan wajib kita kena mengenal tentang hukum sifat. Maka hukum sifat ada Allah ini dikatakan wajibu aklan. Lagi pula wajib pada akal kita kena beriman tanah. Orang panggil satu perkara yang tasawur pada akal kita, kata adanya ada Allah. Belah balik tak ada, itu ditolakkan akal dia. Mustahil pada akalnya, kata tak ada. Wajib kita kena mengenali. Maka hadis Nabi kata tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah oleh kamu, merenung kamu pada kejadian Allah. Langit, bumi, pokok kayu, pokok kayak, gunung-gunung ni, kamu kena fikir. Fikir kata ada Tuhan, ada Sani, ada Khalid, ada Mudabbir, ada Malik, ada menjadi, ada yang mengaku, ada yang membelakan akan dia. Nak fikir langit, bumi semua kena fikir tu. Wala tafakkaru fi zatillah, dan kamu jangan fikir tentang zat Allah. Zat Tuhan besar baik kita ke? Tuhan ada 10 jari baik kita. Tak ada kena fikir, Tuhan tak ada suruh fikir. Nabi royak tu Musa fikir tu. Hatu sepak tu baik. Sebab Tuhan tak supa. Orang panggil Tuhan mukhalifun bidzalika. Tuhan tu menyalahi akan dimainkan tu. Tak supa ngamong. Kita ada mata dua hati. Tuhan tak ada tolak. Kita ada 10 jari, ditolak. Kan mana? Ditolak dengan sifat kata mana? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Menyalahi Allah Ta'ala dengan benda-benda makhluk. Dengan benda-benda baru. Mana ayat Quran mari? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tak menyamai. Ni nak ngaji hukum sifat ni. Wajib kita hamba tu kena hukum sifat tu. Tu katanya. Lagi pula serta diiktikadkan. Tu telah diwajibkan dan telah mewajib oleh Allah atas segala hamba yang mukallaf, hamba yang diberati, mengenalkan segala sifatnya, sifat Allah, mengenal semua sifat Allah. Kama dia mengenal saja tak ada lagi. Kait pada kata mengenal, takluk pada mengenal, serta diiktikadkannya, serta dipegangkannya kan sifat tu. Segala sifat pegang tu lepas pada kita kena, serta kita pegang, serta kita iktikadkannya kan sifat-sifat Allah.
Deh, i'tikad dengan hatinya. Hati bagi hamba, i'tikad dengan hatilah. Lepas pada kena ni wujud ni, maka wujud ni arti apa? Arti kata ada Allah. Maka ni orang panggil satu sifat Allah wajib kita kena. Apa ke makna wajib? Arti kata wajib, ma yutasawwaru fil aqli adamhu. Barang tak logik oleh akal, tak terima akal kata tak ada. Kata tak ada Allah, oh tak logik weh. Tak masuk akal. Hak masuk akal adanya. Sungguhnya sabitnya sabit Allah Subhanahu wa taala. Hak tu logik akal. Tu dia. Kemudian serta diiktikadkan dia dengan hatinya akan sebagai iktikad yang jazim. Iktikad pula mafhum mutlak. Sebagai tu mafhum mutlak dah. Akan sebagai iktikad. Akan sebagai tu orang panggil mafhum mutlak pada tak diiktikadkan. Kata diiktikadkan akan sebagai i'tikad, sebagai pegangi yang jazim, yang putus ia, yang putus, yang 100% itu. I'tikad 100%, tak ada gonye, tak ada gonye, dan pula tak ada orang panggil tak ada gua. Makna kita i'tikad kata sifat Allah ada Allah. Ini 100% kata ada Allah, tak boleh nak ukar, tak boleh nak menggonye, tak boleh nak berua. Makna nak berua sikit kata tak ada. Makna tak 100% belah balik kata ada tu nah. Dan sebagai i'tikad yang jazim, yang putus, yang 100%, tak ada gua balik kata tak ada. 100% weh kata ada Allah sekat tu. Kamar dia kata wallahu alam makna sikit dah. 100% kata ada Allah Subhanahu wa taala. Buka di sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arada al-julusa fihim saqata anhu sunnatus salam fi ma lam yasma'hu minal baqi. Fa in arada al-julusa, maka jika kanak ki ia seorang nak duduk fihim ai fi jama'in. Jamin fi jama'atin qalilatin ataupun fil jamaah, dia kanak ki nak paduk pada jemaah hak yang dia wisalai masuk pas puak, maka dia wisalai ke separuh. Maka belakang kada dengar, kada tak dengar, maka demo ni mari duduk makan payah duduk sekali dengan demo tu. Deh. Fa in aradal julusa fihim hasaqata anhu, tergugurlah daripadanya pada seorang sunnatus salam, oleh sunat wisalah. Gugur dah, tak nak wisalah, tak ada apa dah. Demo tu puak tu mari kita wisalah dak. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum puak nak kedai. Assalamualaikum puak tojong masalah. Buat ni pun masuk duk le bahasa nah jamu. Kita pun gidau. Patu setengah-setengah tu tak dengar tik, tak dengar tik. Patu kita gidau dengan mana kota ni. Kalau dia kata sunat kita wisalah, gugur dah tika tu sunat wisalah. Dah. Saqata anhu sunnatus salam fi man lam yasma'hu, pada mereka yang tidak mendengar ia man hu akan dia akan assalam fi man lam yasma'hu. Bayar pada man minal baqin, daripada orang-orang yang tinggal lagi tak ada dengar salam. Wa in arada an yajlisa fi man ba'dahum mimman lam yasma' salamahu al-mutaqaddim fa fihi wajhani. Tengok ada dua wajah nah. Orang hak belakang agama dia yang tak dengar salam bagi seorang salam, maka sini tubik dua wajah. Ahaduhuma anna sunnatas salam alaihim qad hasalat bis salami ala awailihim li'annahum jam'un wahidun. Dah. Lepas kita situ deh. Ada. Ahaduhuma, bermula salah satu daripada kedua daripada wajah ini. Anna sunnatas salami, ialah sesungguh puasa sunat wisalah ni. Alaihim ay alal jamaah. Jemaah hak mari saat ni kepada ihtifal, kepada majlis keramaian, majlis muluk masalah ataupun dalam masjid masalah, maka sunat wisalah atas mereka qad hasalat bis salam, sesungguh hasil dengan berisalah ala awailihim, di atas orang-orang yang permula orang-orang hak mulai daripada mereka mari dulu tu, maka itulah salah yang hasil di atas hak yang mula-mula, hak yang utama-utama daripada mereka. Kenapa? Yang mula-mula itulah dikatakan dapat salahnya li'annahum jam'un wahidun, kerana mereka itu awailahum ni ataupun al-jamaah saat ni tu, jemaah yang pertama sekali hak kita wisalah tu jam'un wahidun, ialah jemaah yang satu. Falau a'adas salama alaihim kana adabah, maka jika mengulang ia seorang
assalamu alaihim, di atas salam di atas mereka itu atas jemaah. Hak mari pala ni awal kali daripada mereka, hak mula-mula kita wisalah. Hak belakang dia dengar tak dengar. Deh. Tapi tak ada pun mada dah sunat wisalah tu mada. Kalau kita tak wisalah pun gugur dah sunat wisalah. Deh. Tapi kita nak ulai juga orang mau tu mari hak sebelah belakang tak dengar mana salah ni. Kita pun ulai assalamualaikum di belakang pula. Lagu mana falau a'ada assalamu alaihim kana adalah i'adatus salam ni adaban, jadi adab lah perangai baik dah tu, adab supaya baik tu, akhlak yang merayak dia tu comel tu. Wa ala haza ayyu ahli al-masjid radda alaihi saqata bi fardul kifayati an jami'ihim. Wa ala haza, dan di atas ini salah ni, ayyu ahli al-masjid, yang mana ahli masjid. Ahli masjid yang mana saat ni tu radda alaihi, menjawablah ia ayyu ahli masjid. Yang mana pada ahli masjid jawab ke salat dia masuk sejid dia seorang masuk assalamualaikum, maka yang mana pada ahli masjid seorang mana waalaikumsalam, bukan semua dah, yang mana seorang mana daripada ahli masjid jawab radda alaihi, menjawablah ia ayyu ahli masjid alaihi ay alal musallimi saqata bihi, tergugurlah dengan dia dengan assalam fardul kifayah, yakni fardul kifayah an jami'ihim, daripada sekalian mereka itu. Wal wajhus sani, dan wajah yang kedua, anna sunnatas salam, ialah puasa sunat wisalah baqiyatun, tertinggal ia, terkekal ia, liman lam yuballighum salamu, mereka yang tidak tercapai akan mereka wisalah. Ini kata wajah kedua. Orang mana walaupun yang mai satu jemaah, kita wisalah dah pada jemaah mula-mula tu. Nah, gua tulah ya 10 orang 20 orang tu. Tapi kita wisalah depan ni hak awal ilihim, hak mulai daripada mereka, utama daripada mereka wisalah. Hak belakang tak dengar. Maka wajah yang kedua tu hak mereka yang tidak dengar salah, tidak sampai salah ni. Dia kata, lam yuballighum salamu, yang tidak mencapai mereka itu salah. Salah mana? Sifat al-mutaqaddimu, yang telah terlalu. Salah yang lalu sani, yang dulu sani. Idza aradal julusa fihim, apabila kanak ki ia al-musallim, seorang wisalah pada mereka itu, pada malam yuballighum, mereka yang tak dapat salah ni fa ala haza, maka di atas ini di atas garam, di atas malam yuballighum salamun ini, la yaskutu fardu raddis salam, tiada tergugurlah oleh fardu jawab salah al-mutakabdim anil awaili. Makna kata hak jawab salah, hak mula-mula tadi, maka hak tak dengar ke salah, maka orang ini orang panggil tak lepas. Makna kata hak jawab salah dah assalamualaikum waalaikumsalam, maka hak dengar setengah-setengah separuh-separuh, maka seorang wisalah tu lagi duduk di jemaah saat itu, maka tidak tergugur fardu jawab salah saat itu, hak yang terdulu daripada hak yang mula. Makna kata hak yang belakang-belakang tak dengar salah ni, dia kena jawab salah suku. Kita kena wisalah suku. Tika kita nak duduk assalamualaikum, dia jawab salah waalaikumsalam, baru mada, baru lepas daripada tutup wisalah saat ni. Kamar dia kata wallahu alam. Qadar tu dulu. Qadar ni.